Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan membincangkan kursus falsafah dan isu semasa bagi minggu yang keempat, iaitu bertajuk falsafah dan kehidupan. Untuk hari ini kita akan membincangkan 4 perkara, iaitu yang pertama ialah takrifan falsafah, yang kedua ialah pembahagian falsafah, yang ketiga manfaat falsafah dalam kehidupan, dan juga yang terakhir ialah isu berkaitan falsafah. Jadi keempat-empat perkara kita akan bincangkan pada hari ini. Diharapkan para pelajar dapat memberi perhatian dan juga tumpuan dalam perbincangan yang akan berlaku hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, seperti mana kita sedia maklum pada minggu lepas kita dah lihat takrif falsafah secara menyeluruh, iaitu love of wisdom. Itu yang dimaksudkan dengan filosofi, love of wisdom. Ini adalah takrifan yang biasa diberikan apabila merujuk kepada falsafah Greek di mana konsep ini terhasil. Semenjak konsep itu dikemukakan, terdapat fahaman-fahaman lain tentang apa yang dimaksudkan dengan falsafah itu. Maksud-maksud ini juga membawa orientasi yang berlainan terhadap kajian falsafah itu sendiri. Jadi, oleh kerana falsafah ini terlalu general, pelbagai sarjana datang untuk memberi takrifan yang tersendiri. Sebelum kita pergi melihat satu persatu secara spesifik, kita lihat dahulu pada kali ini konsep falsafah. Jadi falsafah mengkaji kewujudan manusia, hubungan antara manusia dari perspektif sains kognitif. Sains tulen diibaratkan sebagai pepohon, manakala falsafah diumpamakan sebagai tanah di mana pepohon tumbuh dengan suburnya. Jadi ini secara umum apa yang kita maksudkan dengan falsafah, konteks falsafah, iaitu mengkaji kehidupan manusia, kewujudan manusia. Jadi apabila diberi satu gambaran yang sangat luas, bagaimana nak mendetailkan lagi, itu terpulang kepada sarjana-sarjana yang mempunyai hubungan rapat dengan bidang falsafah. Sebenarnya kalau kita lihat pada takrifan pertama, iaitu aliran-aliran yang berbeza berasaskan kepada pentakrifan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan aktiviti atau ilmu falsafah. Takrifan ilmu falsafah mempunyai pelbagai perkembangan melalui beberapa perkembangan, bermula daripada zaman Plato, Aristotle, kemudian adanya Ibn Sina, dan juga seterusnya ada zaman-zaman mutakallimin dan lain-lain. Tetapi selepas perkembangan itu, terdapat juga perkembangan di mana falsafah tidak lagi memberi penekanan terhadap soal kearifan dan kehidupan atau kebahagiaan manusia, tetapi lebih kepada alam tabi'i ataupun kita namakan sebagai natural philosophy. Ahli-ahli falsafah cuba mendirikan teori masing-masing tentang apa yang terdapat dalam alam tabi'i, apakah sifat yang terdapat dalam alam tabi'i atau yang dimaksudkan dengan alam semula jadi. Baiklah. Yang pertama iaitu takrifan filosofi yang digarap oleh sarjana, iaitu bermaksud cinta, iaitu love of wisdom. Ini yang kita sedia makruf pada minggu lepas, perbincangan minggu lepas. Kemudiannya kita ada takrifan yang kedua, iaitu memberi penekanan terhadap alam tabi'i. Alam tabi'i yang dimaksudkan ialah alam semula jadi. Kemudiannya wujudnya teori-teori falsafah yang mengisahkan tentang apakah sifat alam ini. Ia termasuk juga dalam bidang metafizik dalam kajian falsafah, iaitu cuba mengkaji persoalan. Antaranya ialah apakah bentuk realiti sebenar, apakah alam ini cuma bersifat material ataupun mengandungi unsur-unsur lain yang real yang bukan bersifat material. Itu ialah takrifan yang kedua. Manakala kalau kita lihat pada takrifan yang ketiga, iaitu takrifan berkaitan dengan aktiviti intelektual, iaitu proses menyelesaikan permasalahan dalam falsafah. Kalau kita boleh kongsikan bersama, kegiatan falsafah di barat ia menekankan kepada penyelesaian masalah. Sekiranya kita lihat secara mendalam, proses falsafah ialah proses penyelesaian masalah ataupun problem solving. Dan falsafah itu sebagai sesuatu yang cuba menyelesaikan masalah dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional, dan juga di abad 19 dan abad ke-20
iaitu dia pergi kepada secara logikal ataupun menggunakan kaedah logik yang melibatkan simbol dan juga bersifat matematikal. Jadi ini yang kita masukkan sebagai satu falsafah yang bersifat saintifik. Maka kalau kita lihat, penekanan diberikan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian. Jadi ada satu masalah, ada huraian dan juga seterusnya ada penyelesaiannya. Kesimpulannya, falsafah mempunyai orientasi yang berbeza dan dengan itu kita boleh memberikan takrifan-takrifan berbeza menurut fahaman orientasi yang berbeza. Kalau kita lihat, falsafah timur, ia cenderung untuk tidak berhujah secara mendalam menggunakan logik dan rasional, tetapi lebih kepada kaedah induktif dan metafizikal, keinginan untuk menghuraikan realiti mengikut pandangan ataupun vision masing-masing yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Jadi untuk perbezaan yang kita lihat, falsafah timur dan juga falsafah barat khususnya, falsafah timur dia lebih menggunakan realiti berbanding dengan logik. Ini satu pendapat yang dikeluarkan oleh sarjana. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian falsafah. Falsafah terbahagi kepada dua, iaitu falsafah teoretikal dan juga falsafah praktikal. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah teoretikal? Falsafah teoretikal ialah satu falsafah yang bersifat teori yang merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang agak mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan dasar dan memenuhi intellectual curiosity ataupun keinginan untuk mengetahui suatu perkara yang dasar. Misalnya dalam bidang metafizik yang dianggap sebagai satu cabang falsafah teoretikal. Jadi kalau kita lihat dalam slide di hadapan, falsafah yang merujuk kepada perkara yang dasar untuk menjawab persoalan-persoalan dasar. Diskusinya tidak mempunyai apa-apa kegunaan yang nyata, tetapi ianya menjawab keinginan untuk mengetahui satu perkara yang dasar. Contohnya ialah bidang metafizik, logik dan juga epistemologi. Kita boleh lihat secara khusus satu persatu apa yang terkandung dalam falsafah teoretikal ini. Baik, jadi seperti mana kita dah tahu, bidang falsafah ada dua. Yang pertama ialah falsafah teoretikal, yang kedua ialah falsafah praktikal. Falsafah teoretikal terbahagi kepada 4 cabang, iaitu yang pertama ialah falsafah metafizik, yang kedua ialah falsafah epistemologi, yang ketiga falsafah aksiologi, yang keempat ialah falsafah logik. Jadi kalau kita lihat satu persatu, metafizik iaitu berkait dengan kajian realiti yang ada di hadapan kita, epistemologi yang berkaitan dengan kajian nilai, kajian ilmu ataupun asas kepada ilmu, falsafah aksiologi yang berkait dengan kajian nilai, dan juga yang terakhir ialah falsafah logik yang berkait dengan penakulan. Keempat-empat ini berada di bawah falsafah teoretikal. Jadi kalau kita lihat di hadapan, apakah yang dimaksudkan dengan persoalan metafizik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan metafizik? Apakah yang dimaksudkan dengan reality? Ini semua perkara yang asas, yang dasar tentang kewujudan. Maka di situ adanya pemikiran yang kita namakan sebagai falsafah. Kemudiannya kita ada epistemologi, menjawab persoalan-persoalan apakah sifat ilmu itu, apakah ilmu itu boleh dipercayai, jika boleh atas dasar apa. Jadi ianya bukan merujuk kepada mana-mana ilmu yang tertentu ataupun disiplin ilmu yang khusus, tapi ilmu secara menyeluruh, bersifat global. Yang seterusnya ialah falsafah logik. Falsafah logik ialah falsafah yang kita namakan sebagai falsafah penakulan yang menggunakan rasional akal, iaitu logik dalam membentuk logik matematik begitu abstrak sekali sehingga ianya tidak mempunyai kegunaan secara langsung. Kalau kita lihat secara general dalam big picture, untuk matematik, contohnya falsafah di sebalik matematik ialah untuk kira-kira. Kalau tidak difokuskan kepada satu-satu subjek, maka ia tidak boleh digunakan secara langsung.
Seterusnya yang kedua ialah kita namakan sebagai falsafah praktikal. Yang pertama ialah falsafah teoretikal, yang kedua ialah falsafah praktikal. Falsafah praktikal ialah satu penghasilan perbincangan falsafah yang boleh digunakan dalam disiplin-disiplin yang tertentu. Jadi apabila ada satu isu, maka diselesaikan dalam kalangan ahli-ahli falsafah berbentuk falsafah, maka dia jadi satu perbincangan falsafah tertentu. Antara bidang-bidang yang boleh jadi contoh adalah falsafah politik, falsafah ekonomi dan falsafah sosial. Jadi dalam falsafah tersebut, kita boleh lihat bahawa ianya mempersoalkan tentang sesuatu bidang yang mempunyai aplikasi. Misalnya ekonomi. Dalam ekonomi kita mempunyai pelbagai aplikasi, pelbagai kegunaan. Falsafah ekonomi membincangkan tentang perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi di Malaysia, ekonomi di Asia, ekonomi global di dunia dan lain-lain. Seterusnya ialah kalau kita lihat juga falsafah praktikal ini mempunyai beberapa item di dalamnya. Iaitu kalau kita lihat dalam slide yang di hadapan, falsafah iaitu membawa maksud berfikir secara bersungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri secara sistematik, radikal dan sejagat. Maka di sini praktikal bermaksud ialah satu aluran yang sistematik, yang radikal dan juga sejagat, ia berbentuk komprehensif. Dalam masa yang sama, sistematik, radikal dan juga sejagat dikumpulkan dalam satu, maka adanya amali. Maka ia merujuk kepada satu-satu bidang dan juga tidak tertumpu kepada secara general, secara umum. Jadi di sini ada beberapa contoh untuk practical filosofi. Kita boleh tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3 sehinggalah nombor 6. Yang pertama ada the wisdom within, kemudiannya ada beberapa idea yang kita kaitkan dengan kaedah pemikiran. Kalau kita lihat nombor 9, nombor 10, the desire of truth, iaitu satu keinginan untuk mengetahui kebenaran. Dan juga yang ke-9 kita boleh lihat unity in diversity, iaitu bersatu dalam kepelbagaian. Jadi pelbagai interpretasi yang kita boleh lihat dalam memberi gambaran kepada falsafah praktikal. Baiklah, kalau kita lihat secara mendalam apa yang dimaksudkan dengan falsafah ekonomi, iaitu membincangkan tentang perkara-perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi, bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resources secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, kita boleh mempersoalkan bagaimana keadilan boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam pembagian sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza pada waktu kini. Itu ialah falsafah ekonomi. Seterusnya yang kedua itu falsafah politik, contoh daripada falsafah berbentuk praktikal. Iaitu falsafah politik ialah menjawab persoalan yang berkaitan dengan politik. Dalam sejarah falsafah, kalau kita lihat ada dalam satu tulisan Plato yang bukunya bertajuk The Republic. Di situ dia menganjurkan satu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal yang mungkin boleh dipraktikkan oleh sesuatu pemerintah. Jadi dalam perkara falsafah politik ini, para sarjana mengeluarkan idea dan juga memberi saranan kepada orang yang membaca buku ataupun kerajaan ketika itu bagi membentuk satu organisasi yang terbaik dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi di sini adalah beberapa persoalan, apakah bentuk kerajaan yang baik, apakah konsep kerajaan, apakah ciri-ciri good governance. Jadi dalam buku The Republic ada idea yang diberikan oleh Plato untuk kebaikan yang boleh dimanfaatkan dalam sesuatu pemerintahan. Seterusnya, selain daripada falsafah politik, kita ada falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar. Salah satu sebab kenapa ia wujud ialah kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia dan tamadun kita pada masa kini sehingga mencetuskan satu macam krisis yang disebut sebagai ecological crisis. Maka oleh kerana ada permasalahan, maka perlu ada penyelesaian dalam bentuk falsafah.
Iaitu apabila kita sebut sahaja falsafah alam sekitar, ia merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar. Antara kita boleh timbulkan persoalan di sini, apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Apakah hubungan kita dengan alam sebenarnya? Sekiranya dalam aspek Islam kita dah boleh jawab apakah hubungan kita dengan alam. Okey, itu memanfaatkan alam sebaik mungkin ya. Yang kedua, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakan bagi kepentingan ekonomi, bagi keselesaan, atau adakah alam ini satu yang lebih dari sumber ekonomi semata-mata? Maka dengan ini, adakah kita boleh mengeksploitasi alam yang ada secara sewenang-wenangnya? Maka di sini kita perlu menjawab berdasarkan kepada apa objektif yang kita nak kepada alam sekitar. Kalau kita menganggap alam ini adalah satu yang merupakan tempat kita bernaung, tempat kita mencari rezeki dan tempat kita menjalinkan hubungan yang harmoni antara manusia dan manusia dan alam sekitar dan bersekitarannya, sudah tentulah etika yang timbul terhadap alam sekitar adalah berbeza. Dan kita akan menjadi lebih eco-friendly terhadap alam sekitar dan kita tidak melakukan sesuatu yang memusnahkan alam sekitar seperti apa yang didapati pada hari ini. Seterusnya ialah berkaitan dengan falsafah teknologi. Itu falsafah yang berkaitan dengan teknologi ni kita sedia maklum juga, iaitu pemikiran yang terdapat di sebalik kecanggihan moden. Jadi wujud falsafah teknologi kerana munculnya teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19. Contohnya teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, internet dan sebagainya. Jadi di sini ada 4 persoalan boleh kita tanya. Antara apakah hubungan kita dengan teknologi, apakah hubungan teknologi dengan teknologi, dan juga bagaimana teknologi itu menjadi extension, penyambung kepada kita dengan alam yang kita hidup sekarang ini. Dan juga sedia kita maklum, iaitu fungsi teknologi ialah memudahkan kerja seharian manusia. Okey, seterusnya kalau kita lihat di dalam slide yang di hadapan, para pelajar boleh baca adakah falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti mana falsafah yang terdapat di dunia barat? Jadi jawapannya pertama ya, yang kedua ialah tidak. Jadi kalau kita lihat falsafah bukan barat, falsafah timur, falsafah yang selain daripada barat mempunyai pandangan yang berbeza dengan falsafah barat yang berbentuk love of wisdom yang kita namakan, kita bincangkan sebelum ini. Hujah pandangan kedua, kenapa tidak boleh? Apa yang terdapat dalam pemikiran timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara-cara hidup yang betul dan baik, virtual living dan sebagainya seperti yang terdapat dalam keagamaan mereka. Ia merupakan cara mereka membentangkan pandangan alam mereka yang tidak semestinya mempunyai satu sokongan yang rasional kerana bersifat metafizik dan juga bersifat emosi. Ia tidak diterima sebagai kaedah yang legitimate ataupun yang sahih dalam falsafah barat. Ini pandangan yang kedua. Adapun pandangan yang sahih, iaitu pendapat yang sahih, pandangan kedua tidak boleh terima dan tidak wajar. Jadi kita tidak menerima pandangan yang kedua, bahkan kita mengambil pandangan yang pertama. Iaitu falsafah barat juga ada yang bersifat sedemikian. Umpamanya teori-teori metafizik mereka mencerminkan pandangan alam mereka yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan yang rasional 100%, tetapi lebih bersifat imaginatif tentang alam dan sebagainya. Kalau dikatakan falsafah barat itu berdasarkan hujah rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan falsafah pasca modernisme yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tetapi merupakan penentangan kepada rasionaliti sendiri? Aspek bukan rasional seperti emosi dan intuisi yang difahami oleh pasca modernis sebagai logocentrisme. Jadi ini ialah perbincangan adakah sesuai ataupun tidak sesuai falsafah selain barat untuk digunakan. Jadi kita cenderung untuk mengambil pandangan yang pertama, iaitu boleh kita ambil pandangan selain daripada pandangan barat, selain daripada falsafah barat. Jadi kalau kita hanya mengambil falsafah barat, maka ini sebenarnya menyempitkan skop pemikiran kita, skop falsafah kita. Jadi semua falsafah mempunyai ciri-ciri tersendiri dan juga sememangnya ia berbeza berdasarkan kepada ahli falsafah tertentu.
Seterusnya, kalau kita lihat dalam perbincangan falsafah, dalam perbincangan falsafah ia merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Klasifikasi ilmu dipengaruhi oleh tabiat hidup manusia yang suka mengelaskan setiap perkara untuk memudahkan kegunaan kehidupan. Yang ini yang kita bincangkan, iaitu antaranya ialah ilmu teoretikal dan juga ilmu praktikal. Siapa yang mengklasifikasikan perkara ini ialah manusia supaya mudah memahami dan juga menguasai. Seterusnya ialah perbezaan jenis falsafah dan kategori ilmu. Jadi kalau dapat kita lihat di hadapan, ada 3 jenis falsafah, iaitu falsafah barat, falsafah timur dan juga falsafah Islam. Jadi apa yang terdapat dalam falsafah barat? Falsafah barat boleh dibagi pada 2 jenis, tradisional dan juga moden, iaitu bersumberkan kepada akal dan juga pengalaman. Kedua, falsafah timur, iaitu Konfusianisme dan Taoisme, iaitu masyarakat Cina, Hinduisme dan Buddhisme, nasionalisme. Kemudiannya sumbernya ialah buku dan juga pemikiran Konfusiusme. Yang ketiga ialah falsafah Islam. Boleh dilihat dari 2 sudut, falsafah teori dan juga falsafah amalan. Dalam Islam, falsafahnya terbahagi kepada 2, teori dan juga amalan, dan juga bersumberkan kepada wahyu dan juga ilmu akhirat. Yang dimaksudkan dengan wahyu ialah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Adapun ilmu akhirat ialah ilmu yang kita kaitkan dengan ilmu agama dan juga kita kaitkan juga dengan ilmu fardu kifayah. Seterusnya, kalau kita lihat di hadapan perbezaan falsafah barat, timur dan Islam dari perspektif konsep, dari aspek konsep. Jadi barat, timur dan juga Islam. Iaitu barat mempunyai ciri-ciri semula jadi yang bersifat sejagat, menumpukan perkara asas, bersifat praktikal dan juga pragmatik. Adapun Islam, proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Kemudiannya, pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek, rohani manusia. Jadi kalau kita lihat, falsafah Islam dia lebih komprehensif, lebih holistik berbanding dengan falsafah barat dan juga falsafah timur. Apakah fungsi falsafah dalam menangani kemunculan fenomena kehidupan terkini? Jadi di sini ada persoalan. Apakah fungsi falsafah dalam menangani kemunculan fenomena terkini dalam kehidupan? Jadi di sini kita boleh tengok kepada 2 perkara, iaitu dari sudut ilmu pengetahuan kita boleh menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah dalam kehidupan sehari-hari, iaitu falsafah boleh dikatakan sebagai induk daripada ilmu, dan juga daripada falsafah melahirkan satu disiplin ilmu, maka ia membuka kepada ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga ilmu kehidupan. Jadi kalau kita lihat pada petak yang kedua, dalam kehidupan manusia tidak terlepas daripada nak mengetahui satu-satu perkara, dan juga satu perkara tersebut perlulah dijelaskan secara fakta, dan juga penyelesaian tersebut adalah bersifat menyeluruh supaya tidak terhasilnya masalah yang lain. Kegunaan falsafah, kalau kita lihat di hadapan, bagi ilmu pengetahuan, bagi kehidupan praktis, falsafah sebagai induk ilmu. Kemudiannya yang kedua, falsafah membantu manusia memahami erti, misalnya nilai keindahan dalam arsitektur. Okay. Seterusnya, manfaat mempelajari falsafah. Jadi kita lihat kehidupan kita dengan falsafah, apakah hubungan, apakah manfaat yang kita dapat daripada mempelajari falsafah? Iaitu yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan berfikir logik, melatih berfikir yang bertindak bijaksana, melatih berfikir rasional, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup, kesejahteraan hidup, dan juga yang terakhir sekali, nombor 6, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Nombor 6, menghasilkan tindakan bijaksana. Ini merupakan wisdom yang kita jelaskan pada kuliah yang sebelum ini, iaitu hasil kemuncak kepada falsafah ialah kebijaksanaan. Jadi ke-6 ini ialah manfaat kita mempelajari ilmu falsafah.
Baik, seterusnya isu-isu falsafah yang terdapat dalam kehidupan kita iaitu isu kepentingan diri tidak cakna, isu kesepaduan holistik dan juga falsafah pendidikan kebangsaan, isu kearifan tempatan, jati diri dan juga isu watan, kesimpulan ke arah membangun jati diri watan. Jadi kalau kita lihat contoh di hadapan ini, para pelajar tengok sikap pentingkan diri sendiri punca fitnah berleluasa. Jadi di sini kita boleh mengambil satu istifadah daripada falsafah pemikiran kita. Sekiranya ada sifat mementingkan diri sendiri, maka punca kepada fitnah berleluasa. Ini ialah satu contoh falsafah. Contohnya dalam satu-satu masalah fitnah berleluasa. Fitnah berleluasa di media sosial contohnya. Jadi apabila kajian dilakukan, akhirnya mendapati puncanya ialah sifat pentingkan diri. Jadi di situ kita mengatasi sifat pentingnya diri. Itu ialah antara contoh masalah kehidupan. Apabila seorang mementingkan diri, maka dia berusaha untuk menjatuhkan diri orang lain dan juga menaikkan diri sendiri. Ini satu perkara yang tidak baik. Seterusnya ialah jauhi sifat ego. Sifat manusia yang mementingkan diri sendiri tiada ketenangan dalam hidup. Ini contoh dia lah. Kemudiannya adanya 7 tanda-tanda egois adakah di dalam diri anda. Kita tengok di hadapan gejala sosial, segala unsur negatif yang berlaku dalam masyarakat. Contoh tidak solat, dadah, curi, jenayah, bunuh, zina, hamil, luar nikah, buang bayi dan lain-lain lah. Kemudiannya adanya satu usaha untuk memakmurkan masyarakat cakna. Jadi ini perkara yang positif yang kita perlu bagi sokongan kepadanya. Ini contoh-contoh yang kita boleh lihat di hadapan. Contohnya dalam isu alam semesta, masyarakat perlu cakna isu alam sekitar sejagat. Sebab dalam isu berkaitan dengan alam sejagat, ia adalah satu tanggungjawab bersama dan juga bukanlah bersifat individual. Masyarakat mesti cakna kes penderaan kanak-kanak. Ini contoh ya. Gubal akta dan cari kaedah holistik untuk kawal penjualan dan pengambilan minuman keras. Hasil daripada minuman keras akhirnya berlaku pergaduhan, perpecahan dan juga aksiden dan lain-lain. KDR rangka pelah holistik tangani isu PTI. Tangani isu anak luar nikah secara holistik. Tangani isu banjir secara holistik di Baling. Ini contoh. Jati diri membentuk identiti bangsa. Isu-isu pendidikan di Malaysia. Kemudiannya kita adanya isu bahasa Mandarin. SPRN runtuhkan jati diri rakyat Malaysia, kata Putra. Ini isu-isu berkaitan dengan jati diri lah. Isu tulisan Jawi kecoh. Sebenarnya sistem tulisan rumit ini baru sahaja digunakan di Malaysia. Ini ialah contoh tulisan Jawi. Bersekutu bertambah mutu. Hormati jati diri watan tanah Melayu. Hormati jati diri watan tanah Melayu. Ini ialah satu konsep di mana kita perlu memahami apakah asas kepada jati diri kita sebagai watan kepada tanah Melayu. Kejayaan usaha lunturkan jati diri kita. Kejayaan usah lunturkan jati diri kita. Jangan kerana kejayaan kita tidak endahkan jati diri yang ada sejak sekian lama. Ini falsafah pendidikan kebangsaan. Dan juga yang yang terakhir sekali ialah kita boleh rumuskan di sini bahawa apabila kita lihat kepada falsafah merupakan satu perkara yang sangat besar, kemudiannya difokuskan oleh sarjana-sarjana berasaskan kepada ilmu pengetahuan masing-masing, dan juga dalam masa yang sama falsafah itu boleh diterapkan dalam pelbagai bidang kehidupan. Kalau kita lihat dalam politiknya, dalam ekonominya dan juga dalam alam sekitarnya boleh dipraktikkan, tidak ada had dan juga tidak ada sempadan. Dan juga yang terakhir sekali, falsafah mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi itu sahaja subjek untuk kali ini, perbincangan untuk kali ini, iaitu falsafah dan kehidupan. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi seterusnya.
kita tutup kelas kita dengan surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Al-Asr ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.